Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Saya Najib Besoi Cincau dan saya nak bercakap pasal OnePlus 80 hari ni. OnePlus 80 ni naik taraf daripada OnePlus 8 yang dilancarkan awal tahun ni. Tapi tak banyak pun naik taraf dia, sikit je. Cuma OnePlus panggil dia naik taraf Ultra. Sebab tu jangan beli. Kita kena perah dulu isi dia. Jom kita tengok. Tapi sebelum tu, kita kena buat pembedahan sikit. Kotak OnePlus 80 media kit yang besar ni. Memang besar sangat kotak ni. Okey, ada penutup dulu. Kemudian, tak tahu macam mana, dah boleh nampak. Buka dia orang kata macam apa? Pintu sayap burung yang biasa ada kat kereta Lamborghini tu. Dan atas kali ni mula-mula Hello ni dia ada buku panduan dia lah, tapi kita skip. Kemudian dia ada dalam media kit ni dia bagi dua bumper casing. Yang pertama ni bumper casing quantum. Dia katanya nampak futuristik. Dan yang kedua bumper casing sandstone. Sandstone ni kalau anda peminat OnePlus anda tahulah, ini memang trademark OnePlus. Dia ada masa telefon OnePlus One, tapi lepas daripada tu dia jadi casing je macam ni. Seterusnya barulah sampai kotak OnePlus 80 ni. Jadi kalau anda beli telefon OnePlus 80, ini je anda dapat bukan kotak-kotak ni semua. Tepi semua. Kita tengok betul-betul apa yang dalam kotak OnePlus 80 ni. Main besar sangat. Okey lah, ni satu benda yang saya tak setuju lah dengan OnePlus. Kotak yang besar ni, dia kurang mesra alam sekitar lah. Sebab kata Apple kan, sekarang kotak dia kan kecil kan. Sebab tu saya sokong Apple. Dan saya tak sokong lah OnePlus. Kotak besar-besar ni banyak membazir barang alam semesta jadi. Dan atas kali ni, biasalah ada sampul dengan buku panduan. Kita skip. Dan telefon. Telefon ni saya dah keluar kan sebab nak test guna kan. Kotak telefon, never settle. Dan dalam dia ada casing getah Lucina dengan dia punya tema dia never settle. Kabel pengecas USB-C ke USB-C dan warp charge 65W. Kena pakai kabel USB-C ke USB-C, bukan USB-A lagi. Dah, okey, itu je kita buka kotak. OnePlus 80 ni harganya di Malaysia dari RM2,699 yang datang dengan RAM 8GB dan storan 128GB. Kemudian dia ada yang harga RM2,999 yang ada RAM 12GB dan storan 256GB. Kalau anda tak tahu, RAM ni daripada jenis LPDDR4 dan storan daripada UFS 3.1. Sekarang kita nak masuk kepada tajuk bincang kita. Kenapa jangan beli OnePlus 80? Pertama, sebab kotak dia besar sangat. Tak mesra alam. Jadi kalau anda kira penyokong tegar pencinta alam sekitar kan, jangan beli OnePlus 8 sebab kotak dia besar sangat. Beli iPhone 12 yang tak ada pengecas tu. Kotak kecil jadi jimat sikit bukan. Jadi kita selamatkan sikit alam sekitar kan. Lepas tu yang saya agak kurang puas hati, kenapa OnePlus masih gunakan RAM LPDDR4 untuk OnePlus 80 yang dikatakan telefon flagship ni. Telefon flagship lain yang gunakan Snapdragon 865 datang dengan RAM LPDDR5. Kalau anda tahu sejarah OnePlus sebelum ni kan, dia panggil diri dia flagship killer atau pembunuh flagship. Dulu, dia datang dengan semua prestasi tertinggi, perkakas yang paling berkuasa dengan harga yang sangat murah. Tapi sekarang, macam dah berkira sangat. Bagi perkakas yang second levelnya tinggi, lepas tu harga pun dah tak murah sangat pun. Cuma kalau dibanding dengan model yang dalam pasaran, harga OnePlus 80 ni sebenarnya agak kompetitif. Tak macam OnePlus Note yang ramai sangat orang kata masih mahal dalam harganya. Untuk harga bawah RM3,000 ni, antara yang sekelas dengan OnePlus 80 ni adalah Xiaomi Mi 10 5G dan Asus ROG Phone 3. Tapi ketiga telefon termasuk OnePlus 80 ni ada masalah yang sama, iaitu dia tak ada semua atau ketiga-tiga fungsi premium yang saya selalu sebut. Speaker stereo, pengecas wireless dan kalis air. Untuk OnePlus 80 ni, dia cuma ada speaker stereo. Dia tak kalis air dan tak ada pengecasan wireless. Ni saya nak bagi tahu lah sebab anda beli telefon nak dekat harga RM3,000 kan. Jadi anda tahu apa yang anda dapat dan anda tak dapat. Tapi untuk pengetahuan anda kan, semua telefon pintar iPhone terbaru ada ketiga fungsi premium flagship ni, iaitu kalis air, speaker stereo dan pengecasan wireless. Dari iPhone SE 2020, iPhone 8 sampai iPhone 12 yang terbaru. Walaupun ada speaker stereo, telefon ni tak ada jack audio 3.5mm dan tak terima kad micro SD. Jadi kalau anda peminat audio yang masih menggunakan phone berwayar, anda kenalah dapatkan adapter USB-C ke jack 3.5mm ni yang dijual secara berasingan. Bateri 4500 mAh dalam ni yang menyokong pengecasan pantas 65W. Memang mantap.
ia boleh cas penuh dari 0 ke 100% dalam masa 40 ke 50 minit je. Malah graf mengecas ni agak mendata, dalam masa 4 minit dia naik 10%. Jadi 100% 40 minit. Tapi yang paling penting, kotak besar-besar tadi kan, kepala pengecas dia pun datang sekali dalam kotak. Tak dijual berasingan. Sekejap, ada jual berasingan kalau anda nak beli lebih lah. Lebih baik lagi, pengecas 65W ni menyokong pengecasan PD 45W. Jadi anda boleh gunakan untuk cas laptop yang terima kuasa 45W. Macam MacBook Air, tapi hayat bateri telefon ni saya tengok sedikit terjejas lah sebab dia guna skrin Fluid AMOLED 120Hz. Untuk penggunaan yang agak kasar macam saya banyak main game, buka TikTok, Instagram, Facebook, kemudian buka Waze lagi, saya dapat masa hidup skrin lebih sikit dari 4 jam. Tapi kan, bila saya tukar tetapan skrin tu kepada 60Hz, saya dapat tambahan lagi sejam, iaitu masa hidup skrin 5 jam lebih sikit. Bagi saya, ini bukan masalah sebab saya cuma cas di rumah, tak perlu cas di luar rumah pun. Apa hal pun, skrin AMOLED dekat OnePlus 8T ni lagi cun daripada skrin LCD Mi 10T tu. Antara lagi kekurangan besar yang saya nampak di OnePlus 8T ni adalah tak ada kamera telefoto. Maka gambar zoom tu dibuat secara digital. Tak tajam sangat lah. Kamera ultra lebar juga agak bagus. Tak nampak sangat herotan di tepi gambar akibat efek mata ikan tu. Untuk tangkapan malam, saya rasa tak berapa bagus sebab walaupun dia masih cerah, dia terlalu kabur dan banyak hingar. Tak tajam gambar. Bagi rekaman video, walaupun hasilnya agak baik tapi penstabilnya masih kurang memuaskan. Walaupun dengan mod super stabil tu diaktifkan atau tidak, gegaran tu masih nampak jelas. Tak kira waktu berjalan ataupun berlari. Dalam hal ni, kualiti video OnePlus 8T ni masih jauh ketinggalan berbanding iPhone 11. Bagi tangkapan swafoto, ia cemerlang. Terutama sekali di kawasan yang cerah dan terang. Dalam mod portrait contohnya, ia dapat membezakan latar dan juga subjek, terutama sekali di bahagian celah rambut. Penggunaan kamera di dalam lubang skrin juga adalah pilihan terbaik bagi saya. Sebab dia tak makan ruang banyak sangat macam takut. Satu lagi, kalau yang kamera pop-up tu, walaupun skrin lagi besar, tapi kamera pop-up ni tak meyakinkan sangat lah. Selain benda tu, macam kantoi pula bila nak ambil swafoto. Kelancaran sistem operasi Oxygen OS ni memang tak boleh dipertentangkan. Sangat lancar dan lembut. Lagi-lagi dengan skrin Fluid AMOLED 120Hz. Antara mukanya sekarang sangat menyerupai One UI Samsung. Yang mana UI yang sering saya pilih sebagai sangat mesra pengguna. Bila OnePlus gabungkan rupa One UI Samsung dengan kelancaran Oxygen OS, bagi saya, ia memang sistem operasi yang terbaik masa kini. Sebagai rumusan, pada harga di bawah RM3,000 ni, susah saya nak kata ada masalah banyak dengan OnePlus 8T. Sebab tak ada model lain yang boleh beri saingan yang sama macam ada di sini. OnePlus 8T ni, dia ada chip Snapdragon 865, dia ada skrin Fluid AMOLED 120Hz dan pengecas 65W. Siapa lagi ada? Kekurangannya? Antara yang terbesar ialah tak ada pengecas wireless, tak kalis air dan tak ada kamera telefoto. Tak tahu kenapa dia tambah kamera monokrom yang keempat ni. Entah betul tidak tambah jadikan kualiti gambar lagi baik. Nasib baik modul kamera belakang dia ni tak tebal sangat. Macam apa? Galaxy S20. Kalau anda kaki game dengan bajet RM3,000, pilihan yang lebih baik masih lagi Asus ROG Phone 3. Sebab dia ada butang bahu, dia ada bateri 6000 mAh dan dia ada speaker yang tembak ke muka. Speaker stereo tau. Tapi kalau anda pengguna biasa, saya boleh cadangkan OnePlus 8T ni. Sebab Oxygen OS sangat lancar dan mudah digunakan. Cuma kotak OnePlus ni besar sangat lah. Tak mesra alam. Jadi saya cadangkan OnePlus sila kecilkan kotak macam Apple iPhone 12 tu. Tapi jangan tak bagi pengecas ya. Satu lagi pilihan bawah RM3,000 ni, macam saya sebut tadi, ialah Mi 10 5G. Cuma dia ada skrin AMOLED 90Hz, pengecas 30W dan speaker stereo. Oh, dia pun ada pengecas wireless. Di mana OnePlus 8T tak ada. Jadi inilah dia ulasan saya tentang kenapa jangan beli OnePlus 8T ke anda rasa nak beli lepas habis tengok video ni. Itu bergantung kepada bajet anda. Apa orang kata? Tepuk poket, tanyalah ada bajet cukup tak nak makan waktu PKP ni. Kalau anda suka menonton video ni, tekan like dan jangan lupa subscribe saluran YouTube Soya Cincau BM ni. Jadi semangat sikit saya nak buat video yang seterusnya. Jangan lupa untuk ikuti kami juga di Facebook, Twitter dan Instagram. Teruskan mengikuti SOP PKP dengan memakai topeng muka dan menjaga penjarakan fizikal dengan orang lain ya. Saya Najib dari Soya Cincau. InsyaAllah kita akan bertemu lagi dalam video kami yang akan datang. Bye. Assalamualaikum.